Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Astaghfirullahal 'azim. Innallaha ghafurur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Semuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, khususnya tuan-tuan hadirin, mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah. Pertamanya kita memanjatkan kesyukuran kehadap Allah dengan limpah kurnia, izin, inayah, hidayah dan taufik darinya. Kita masih lagi diberikan ruang dan peluang olehnya untuk kita hadir ke masjid. Dan insya-Allah kita menyambung kembali kuliah tafsir dengan menggunakan kitab Tafsir Nurul Ihsan, penggal pertama atau jilid yang pertama. Itulah pada muka surat yang ke-92, baris yang keempat dari atas, ayat yang ke-265 surah Al-Baqarah. Tidak? Sebab saya rasa 264 pertemuan yang lalu kita baca ayat 264, ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ayat 264. Wahai sekalian orang beriman, jangan kamu batalkan sedekah kamu bil manni wal adha, dengan mencela dan mengungkit. Celaan dan ungkitan. Bila beri sedekah, mari cela, sia-sia. Wal'iyadzubillah. Demikian bila beri sedekah, mari mengungkit. Ini kita sebut dulu dah. Mari ungkit balik. Wal'iyadzubillah. Maka sedekah yang kita beri itu menjadi sia-sia, atau dalam ayat tersebut disebutkan batal. Mana tak ada apalah ganjaran pahala di sisi Allah. Baik, jadi malam ini kita akan sambung pada muka surat 92, baris yang keempat dari atas, ayat 265. Kalau tuan-tuan buka Quran, muka surat 45, ayat 265, ayat pertama tu pada muka surat 45 tu. Masih lagi menceritakan tentang infak, tentang menafkahkan harta pada jalan Allah. Baik, jadi kita akan baca ayat tersebut, satu ayat lah, 265. Ayat ni pun panjang juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 265 ayat surah Al-Baqarah. Didahului dengan suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من الشيطان الرجيم ومثل الذين ينفقون
كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. Baik, demikian ayat 265 surah Al-Baqarah. Baik, setelah itu kita tengok tafsir ayat tersebut menurut tafsir Nurul Ihsan ini. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum mubtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim. Wa mathal, ya, bandingan, perumpamaan, mithalan dan seumpama. Masih lagi mari nak sebut mithalan, bandingan tu, supaya dengan bandingan yang dibuat ini memberikan, ya, tarikan. Yang ini mari sebut fadailah, kelebihan. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum mubtigha'a mardatillah, dan seumpama segala mereka yang menafkah akan segala harta mereka itu kerana menuntut keredaan Allah. Dia membelanjakan harta dia pada jalan Allah, mengharapkan keredaan Allah. Wa tathbitan min anfusihim, dan tetap pada hati mereka itu bagi dapat tawar pahala. Jadi maknanya Allah Sayyidina Muhammad dia beri infak ni, dia keluarkan nafkah, ya, pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Pertama mengharapkan redha Allah. Yang kedua mengharapkan wa tathbitan min anfusihim, mengharapkan Allah Sayyidina tawar, ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana ganjaran yang Allah kurniakan kepada hamba-Nya yang infak fi sabilillah ni, sedekah ni adalah ganjaran pahala yang besar, ya. Kerana dia mengeluarkan sesuatu yang menjadi kecintaan kepada manusia. Cinta ni, kita semua ni cinta kepada harta. Baik itu mari berebutlah, mari bergaduh sebab harta, ya. Adik-beradik boleh bergaduh sebab harta, sebab tanah saka boleh bergaduh. Adik-beradik disebab boleh jadi dengan sebab harta pusaka bergaduh, wa'iyadzubillah, kerana harta, ya. Kalau kita baca dulu awal dari surah Baqarah, bagaimana dalam kalangan Bani Israel, kan, Allah Sayyidina Muhammad, anak saudara ni bunuh pak saudara, kerana harta. Disebut dalam riwayat, dalam tafsir Nurul Ihsan ini, bahawa anak saudara ni dalam kalangan orang yang lemah, dhaif, makna miskin. Pak saudara kaya. Pak saudara kaya. Dalam masa yang sama, yang menjadi waris kepada pak saudara ni, harta, kalau pak saudara ni mati, waris dia tak ada lain melainkan anak saudara ni seorang. Mana kita sebut bila berlaku dalam masyarakat begitu, mana tidak sepatutnya lah, ya. Kerana pak saudara yang kaya setidak-tidaknya membantu anak saudara yang menjadi waris dia, yang akan menerima harta dia. Maka pak saudara tak mana dalam erti kata kisah tu, makna pak saudara terhirau lah anak saudara ni. Dan anak saudara ni tahu bahawa bila mana pak saudara dia mati, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, harta tu jatuh kepada dia. Maka anak saudara ni dalam masa dia tunggu pak saudara mati, dia mati, jadi tunggu boleh jadi tak mau tunggu dah, dia bunuh pak saudara dia. Bunuh pak saudara dia. Maka mana pak saudara yang mati, harta tu jatuh kepada dia. Tapi dalam Al-Quran disebutkan, ya, mereka Bani Israel ni setelah mana tahu ada seorang mati, maka mereka pergi jumpa dengan Nabi Musa, minta supaya Nabi Musa minta kepada Allah agar beritahu siapa yang melakukan pembunuhan. Ini kisah dalam Quran, Qasasul Anbiya. Baik, maka Nabi Musa minta kepada Allah, dan Allah perintah agar antadbah Baqarah. Ini kisah kata lembu, ni kisah Baqarah ni, sembelih lembu. Maka daripada sembelih lembu, kita sebut tadi lah, ya, kita nak sebut syarikah daripada diambil bahagian daripada ekor atau lidah, dua riwayat.
maka dipukul kepada, diperintahkan supaya pukul kepada si mati dengan izin Allah, bangun si mati, cerita siapa bunuh dia. Maka akhirnya anak saudara yang bunuh ni tak dapat harta kerana dia melakukan pembunuhan kepada pok saudara. Tu. Mana dia sebut bagaimana harta. Jadi kerana harta boleh berlaku pembunuhan hatta dalam kita katakan pertalian darah. Anak saudara, pak saudara, mana kita sebut dalam keluarga lah. Ia layak menerima harta pusaka. Baik. Jadi kita sebutkan besar sawab pahala bagi orang yang infak fi sabilillah. Kerana harta tu ia melekatlah hati. Kalau tak lekatlah hati, orang tak berburu nak cari harta. Orang terbubuk nak mendapatkan macam-macam dalam kehidupan. Nak mendapatkan harta tidak menjadi kesalahan. Tak salah. Impun harta boleh. Kerana di sana ada kelebihan dia pula. Bukan salah menjadi orang kaya dah. Salahnya bila kaya lupa akan Allah yang memberikan kekayaan kepada dia. Sehingga kan dia tidak mengeluarkan zakat. Kemudian dia tidak infak ni, hak sedekah ni. Sepatut bila dia kaya, dia kena keluar zakat. Kemudian dia membantu orang yang memerlukan. Itu baru orang kaya yang beriman. Sebenarnya kalau disebut dalam kitab, mari pertanyaan mana lebih utama, disebut dan dijawab dalam kitab Aqidatun Najim. Mana lebih utama orang kaya yang beriman dengan orang miskin yang beriman? Mana lebih utama? Yang lebih utama orang kaya beriman. Kerana dengan keimanan dia, kekayaan dia dimanfaatkan untuk agama, untuk membantu orang yang memerlukan. Bukan kita kata orang miskin yang beriman tu lemah dah. Dia tersendiri. Tapi orang kaya beriman ni kerana dengan kekayaan yang ada pada dia boleh manfaat untuk agama, untuk fi sabilillah, pada jalan Allah. Cuma sebab itu disebut kaya ni adalah nikmat dalam masa yang sama ujian. Berapa ramai orang kaya dia tidak mengeluarkan zakat. Bila apa ramai orang kaya dia berat nak menolong orang yang susah, orang yang lemah. Baik. Jadi besar pahala. Disebut dalam ayat yang kita baca dulu 261. Kan? Kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Infak yang dibelanjakan macam seumpama sebiji benih tumbuh padanya sebatang pokok, dan batang pokok 7 cabang, setiap cabang 100 biji buah, mi'atu habbah. Jadi setiap cabang 100 buah, 700 biji atau 700 kali ganda. Masya-Allah, tabarakallah. 700 kali ganda. Kalau RM1, 700 ringgit. Itulah kita sebut analoginya, misalannya, bandingannya begitu. Kalau RM10, 7,000. Itu kita katakan asas dalam ganjaran pahala pada infak fi sabilillah. Dan bukan sekadar itu, malah Allah boleh menggandakan lagi. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah boleh ganda. Boleh jadi RM1 yang dia menafkah ni fisabilillah ni, mengharap redha Allah, mengharapkan thawab daripada Allah, Allah beri 10,000 kali ganda. Ya, atas kehendak Allah. Kerana wallahu waniyyun, Allahumma salli ala Muhammad, wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Kerana Allah Maha luas pemberian dan Maha mengetahui kehendak daripada hati hamba yang menafkah tadi. Ia mengharapkan redha Allah, mengharapkan ganjaran di sisi Allah, atau lain hati ni kita tak tahulah. Atau waliyadzubillah riya menunjuk, ada kita tak tahu. Sebab itu dalam perkara riya ni kita tak boleh melihat orang yang menafkah tu dalam keadaan yang zahir, nampak kan. Macam ada tanya, Ustaz, bagaimana orang nak beri sedekah ke derma ke hak jenis replika tu nak hulu bagi 50,000, 100,000. Dan di sana kita tidak boleh nak meletakkan dengan demikian, oh tu riak, menunjuk. Kerana perkara riak tu hati. Ada orang boleh jadi dia tak tunjuk pun, tapi dia hati dia mari kendak agar orang tengok. Waliyadzubillah lah. Tak dapat apa juga, walaupun tak ada replika apa semua ni. Jadi kerana perkara riak, perkara tidak ikhlas tu perkara hati, jadi kita tak boleh hukum.
Maksud kita tak boleh nak menilai dengan kata tadi depika. Boleh jadi kehendak hati dia tu nak buat begitu supaya apa? Supaya boleh jadi ialah ya dalam dia nak membelanjakan tu ada di sana Allahumma Muhammad derma daripada masyarakat awam kan. Orang duk bagi dia ada tabung, contohnya tabung Palestin ke, tabung Gaza ke, tabung apa-apa pun kan. Jadi jalan itulah nak memberitahu kepada orang yang beri sama, terlibat sama dalam infak tadi ni, tahu bahawa tu di apa nama tu disampaikan. Karena macam-macam isu yang timbul berkaitan dengan sumbangan-sumbangan kan. Tu kerana ada sumbangan-sumbangan sumbangan pada masa banjir tak sampai-sampai. Maka itu semua yang menyampaikan, yang membelanjakan, yang infak tu dia beri masuk tabung mana-mana tabung lah. Tabung sumbangan banjir, tabung. Dia telah mendapat thawab daripada apa yang dibelanjakan menurut niat dia. Baik. Maka orang yang menerima amanah untuk menguruskannya, tidak melaksanakannya mengikut tanggungjawab tadi ni, maka orang yang melaksanakan amanah itu yang menanggung kesalahan. Dosa besarlah dia. Kerana dia salah guna. Contoh orang beri, dia buat tabung masa banjir, pakat bagi masuk. Kemudian tabung itu tidak disalurkan kepada tempat dia. Dia masuk poket dia, maka dia yang menanggung. Orang yang masukkan ke situ dah mendapat thawab ganjaran pahala dah, kerana ikhlas dia nak membantu. Maka di sini bukan kita tengok ke mana dia nak pergi tu. Itu ada mari pertanyaan, Ustaz, kalau tabung masjid ni kita masuk, kemudian ada hamba Allah mana curi tabung, sia-sia masuk dah. Kan curi tabung lekat di dinding ni, dia buat pelari. Maka kita berasa masuk, aku duk masuk dia tak hari, aku tak dapat apa dah. Kita bila masuk niat ikhlas tadi, limadzatillah wa tathbitan min anfusihim, dapat pahala. Ya di situ tu hak tu kira lain, hak tu orang yang menyalahguna, hak ambil, hak curi, hak tu yang menanggung kesalahan. Tu. Hak tu makna kita sebut tadi, di sisi kita orang menipu kau, ya. Kita niat yang baik, kita dah dapat pahala. Contoh kita berjalan di mana, tengok ada orang, ada kan bagaimana dia menipu dah. Menipu buat kaki macam kaki lipat, buat macam kaki tak ada kudung. Kan tangan pun macam kudung. Duduk tepi. Padahal dia sihat molek, sekarang molek boleh bekerja, buat minta sedekah. Maka kita tengok dia, pada mata kita tengok Allahumma orang ni miskin. Maka layak untuk kita nak beri sedekah. Maka kita beri, dapatlah. Walaupun dia tu bukan dalam kalangan miskin. Kerana apa? Hak niat tadi ni. Madzatillah. Dapat dah. Jangan kita tanya, ni share sikit, tak perlu, tak perlu. Tidak perlu sampai begitu sekali. Mana pada pandangan kita tengok nampak lain, nampak kesian, nampak, kita beri dengan niat mengharapkan redha Allah. Kadang-kadang prasangka itulah kan. Boleh jadi datang daripada syaitan bagi. Mu janganlah ni dia, boleh jadi dia menipu betul. Nampak dia sihat apa semua patut kerja. Jadi kita tak beri, maka kita dah menutup satu peluang untuk mendapat thawab daripada sedekah ni. Baik. Maka disebutkan kamathali jannatin bi rabwatin. Ini misalan dia. Baru mari ke. Seperti umpama kebun dengan tempat-tempat tinggi, kebun dengan tempat-tempat tinggi. Kemudian asabaha wabilun, kena akan dia oleh hujan banyak. Kalau kata kebun ni tak pokok-pokok tanaman ni. Kalau kena hujan, kalau kita ni tukang kebun dah. Kebun, ada kebun lah. Ada ladang ke apa semua. Bila hujan kita seronok dah. Pasal tak payah dah kita nak pergi jiruh, nak pergi siram apa semua, nak guna air. Kerana hujan dah turun. Itu kata keseronokan. Bila hujan turun. Tapi kalau sebaliknya dah kemarau, panas, kita pun risau. Tu. Jadi kena akan dia hujan ni masuk sebagai satu nikmat. Dengan kebun yang kita buat besar ni, hujan turun. Masya Allah, tabarakallah, nikmat kepada kita atas kita, usaha kita sebagai peladang ke kebun ke menanam. Ada orang dengan hujan dia berasa macam payah. Itu kata masing-masing orang.
Kerana dia pergi kerja naik motor, hujan. Dia berasa susah, payah nak. Kalau kerja pasar malam, sama juga. Kerja berniaga pasar malam kan hujan mari payah. Orang yang hak kebun, seronok hujan. Kerana masing-masing punya dengan sesuatu itu masing-masing ada, kita sebutkan wahai sebenarnya hujan ni sebenarnya rahmat daripada Allah, nikmat. Ya, kerana nikmat besar itu turun hujan. Maka perkaitan yang kita baca awal dulu ayat, dan juga ayat dari surah As-Sajdah ayat 27. Awalam yarau anna nasuqul ma'a ila al-ardi al-juruzi fanukhriju bihi zar'a ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Kelebihan hujan. Kelebihan hujan. Tidakkah kamu melihat bahawa Allah memperjalankan awan dan menurunkan hujan daripada awan ke atas bumi yang asalnya bersifat gersang. Jadi bumi ini tak turun hujan, gersang, kering kontak. Maka dengan turun hujan, subur bumi. Fanukhriju bihi zar'a, maka keluarlah daripada daripada bumi tumbuh-tumbuhan. Zar'a yang menjadi makanan kita tu, ya. Padi, kita makan beras tu. Ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Menjadi makanan bagi binatang ternakan kamu dan juga diri kamu. Afala yubsirun, tidakkah kamu melihatnya? Jadi secara umumnya hujan ni nikmat, rahmat, nikmat daripada Allah. Walaupun boleh jadi ada orang dia tak apa suka dengan hujan kerana boleh jadi aktiviti harian dia tu macam kita sebut tadi. Dengan kalau hujan banyak sangat pula, tak seronok pula, jadi banjir. Makna hujan yang asasnya yang turun menurut aturan dia, itu nikmat atau rahmat. Kemudian ada juga di sana sebagai ujian. Hujan lebih sekepat banyak sehingga banjir kilat. Allah uji. Itu kita sebut dalam satu nikmat, benar yang nikmat dalam masa yang sama boleh jadi ia ujian daripada Allah. Kaya hujan sekalipun. Macam hujan turun betul mulai ikut aturan dia, okeylah. Tapi bila berlebihan, kerana Allah berkehendak nak nak banjir pada satu tempat, maka banjirlah dia. Benar perkaitan itu dengan satu sebab, kerana ia sebab musabab ada. Kalau kita cari ada sebab musabab. Sebab musabab itu berlaku dengan izin Allah. Maka ikatan dia dengan kehendak Allah berlaku. Kerana dengan kehendak Allah itulah berlakunya banjir di mana. Maka cari pula punca dia. Punca itu sebagai sebab dan musabab, asbab daripada berlakunya. Banjir kilat kerana saluran salirah parit ni tak betul apa semua. Maka ada sebab dia. Cuma jangan kita letak hanya di sebab tu saja. Kerana yang mengakibatkan kepada banjir apa semua ni adalah dengan izin Allah. Itu i'tikad orang yang beriman. Dia tak boleh berhenti situ. Ni sebab ni parit. Benarlah itu sebab, asbab. Maka kita kena ikat juga bahawa ia datangnya daripada Allah. Allah berkehendak begitu. Demikianlah virus COVID ni. Kita duduk duk ketak macam-macam ni kan kena juga. Iyalah kerana Allah berkehendak. Baik. Jadi fa'atat ukulaha dhi'fain, maka mendatang ia akan buahan 2 kali ganda. Maka mendatang ia akan buah-buahnya 2 kali ganda. Lagilah nikmat. Makna hasil je ganda. Dhi'fain, 3 berganda. Dengan hujan turun ni menambahkan lagi kesuburan subur pada pokok tu, dan hasil dia berganda. Boleh lagi sun. Kalau kita menanam pokok durian, durian lagi durian pula kahwin pula musangking lah ni. Musangking dia level yang bawah sikit. Duri hitam. Duri hitam tu sebiji beratus dah harga. Kita fikir kalau nak beli duri hitam lah. Bukan kata Allahumma salli ala Muhammad, orang yang ada duit bukan kata duit. Cuma dia berasa lah dengan sebiji buah ni berapa ulah jaga kan tu dengan harga sekian. Berasa macam tak padan. Tak padan dengan
nilai itu. Tapi macam mana? Kerana nilai itu dikira dia harga tu kan. Jadi masing-masinglah siapa yang mampu beli. Tidak kata siapa yang beli ni tak patut walaupun dia kaya, sebab dia kita sebut ke mana? Dia menyokong harga taraf Yahudi. Orang kata harga Yahudi, harga mahal-mahal ni harga Yahudi. Tak. Kerana harga tu dah tetap begitu. Ya. Dia benda gini ni kerana mahal ni kerana sikit. Kerana kurang dan sikit. Bila banyak, bila jadi lambakan, pak kita ada temu tompok pula. Selonggok RM10. Tu. Dia baik tu dalam sesuatu benda ni kadang dengan benda tu kita boleh jadi kaya. Dengan benda tu satu masa dia tak boleh jadi kaya. Untuk mana dengan sesuatu yang tu satu masa ia untung banyak, satu masa tak untung pula. Itu semua tu atas kehendak Allah nak beri nikmat. Semuanya rezeki daripada Allah. Nikmat rezeki daripada Allah belaka. Kerana sifat Rahman Allah kepada makhluk semua dapat belaka. Baik kita Islam atau orang bukan Islam dapat. Apa tu sifat Ar-Rahman Allah. Bukan setakat manusia, semua makhluk Allah yang lain semua boleh hidup, boleh makan belaka, boleh hidup dengan mudah belaka. Baik, fa in lam yusibaha wabilun faqal, maka jika tiada kena akan dia hujan banyak. Maka hujan bubuk demikianlah nafkah yang tersebut jadi besar dan banyak pada Allah Ta'ala, sama ada banyak atau sedikit nafkah itu. Baik, nak sebut di sini kalau sekiranya hujan tak banyak kena dia, maka jadilah sedikitlah kan. Maka di sana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan kehendak Allah ya. Ada yang disebutkan di sini, ada yang dia keluarkan sedikit lah. Nafkah dia sedikit tapi pahala sawab dia besar. Ada yang banyak sedekah dia tapi sawab dia sedikit. Kerana itu semua dengan kehendak Allah. Kerana Allah menilai sesuatu nafkah yang dikeluarkan. Yang kita sebut dululah. Orang kaya 100 pada dia biasa. Tak tentu. Orang jutawan 100 biasa. Orang miskin RM1 pada dia besar tau. Atau orang fakir, fakir RM1 pada dia besar tau. Kerana fakir ni kita sebutkan, disebut dalam kitab, kategori orang fakir ni dia keperluan harian dia contoh tidak kurang daripada separuh daripada keperluan harian dia. Contoh keperluan harian dia RM50. Mana kata cukuplah untuk kehidupan harian dia tu RM50 untuk anak dia 7-8 orang, dia 2 orang, suami si anak dia 7-8 orang untuk makan. Jadi dia ada RM50 contoh. Ya, kerana pengusaha itu lagi tinggi RM50. Hak dia ada RM20, kurang daripada separuh daripada keperluan harian. Itu fakir. Mana orang ni macam kita sebut makan sekali sehari macam tu. Miskin atas sikit, bawah daripada keperluan dia, keperluan 50, bawah boleh jadi 40. Itu miskin. Mana atas separuh daripada keperluan dia. Kalau 50 sehingga separuh, 26 sampai 49. 50 tu dah keluar dah daripada miskin. Contoh begitu. 25 ke bawah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, fakir. Kalau dia RM5 je, lemah lah. RM5 je sehari dia ada. RM1 pada dia besar. Besar. Tapi hari ni nilai RM5 itu kecil lah. Nilai RM5 itu kecil. Maksudnya nilai, kerana nilai mata wang tu dia jadi nilainya rendah kan. Kalau dulu duit sen-sen ni masih rasa besar lagi. Duit kupang tu kan, sekupang 5 kupang kan, masih besar lagi, boleh beli lagi. Dulu sekupang boleh beli lagi pula-pula. Lah ni tak boleh dah. Lah ni 2 kupang kan? 2 kupang sebiji. Dulu sekupang, saya kecil dulu sekupang 3 biji, 4 biji. Lah 2 kupang sebiji baru. Lagi 5 kupang sebiji pula-pula. 5 kupang. Pasal nilai duit tu kan? Benda yang sama tapi nilai duit tu jadi rendah.
Baik. Jadi semuanya kita sebutkan bandingan tadi semua dapatlah tu. Menurut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dalam memberikan memberikan ganjaran tawab pahala kepada hamba-Nya. Ya. Mana disebut tadi orang yang fakir RM1 pada dia besar. Mana dia beri, dia masuk infak ni, masuk tabung masjid ke, masuk tabung derma mana ke, besar. Pahala dia lebih besar lagi daripada boleh jadi orang jutawan yang keluar RM100. Ada disebut tadi. Itu maksudnya. Kerana RM100 bagi orang kaya biasa lah. Banyak lah dia, jutawan. RM100 ni biasa. Buat keluar daripada melepar gitu, RM50 banyak-banyak melepar gitu. Nak kata banyak sungguh. Bagi dia biasa. Mana di sisi Allah, hak nilai dia beri tu tak besar lah. Kenapa? Kerana dia banyak harta yang Allah beri. Beza orang fakir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan sikit dia dapat, dan sikit tu pun dia beri. Masya Allah, tabarakallah. Sehingga disebutkan dalam hadis bahawa seseorang yang mengharapkan redha Allah dan takut kepada azab api neraka Allah, dia takut agar dia selamat daripada api neraka Allah, dia hanya ada sebiji kurma, bishik kita meratib, dia ada sebiji je. Kemudian kerana dia takut ada orang lain tak ada makan juga, maka dia belah dua, separuh ambil separuh dia makan, separuh dia bagi orang. Maka dengar kesan daripada dia bagi makan tu menyelamatkan dia daripada azab api neraka Allah. Separuh je daripada kurma. Berapa nilainya? Nampak? Boleh jadi tak sampai RM1 pun. Ya? Separuh je. Bukan sebiji, bukan sekotak. Separuh. Mana hak dia ada tu, hak dia nak boleh makan hak hari tu sebiji tu macam tu. Dia tengok ada orang pun tak ada makan juga. Jadi dia nak bagi semua, dia tak boleh makan pula, dia ambil separuh. Dan separuh daripada waktu dia beri kepada seseorang yang memerlukan, sama macam dia, Allahumma salli ala Muhammad, dengan kehendak Allah tu, hak dia beri tu menyelamatkan dia daripada api neraka Allah. Masya Allah, tabarakallah. Tu. Bagi kita orang yang ada kelebihan ni, dia puas sangat sebelah. Tapi kerana di sisi Allah nilaian dia tu kerana waktu je dia ada. Apa begitu. Baik itu tadi ada orang yang sedikit nafkah dia tapi besar pahala. Thawab. Ada orang banyak sedekah tapi kecil pada thawab. Kerana itu semua wallahu wasi'un alim. Kerana Allah Maha luas pemberian dan Maha mengetahui hakikat hamba dalam nak infak. Tu. Baik. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Ta'ala dengan barang yang kamu kerja itu amat melihat, maka balas ia akan kamu dengannya. Inilah wallahu bima ta'maluna basir. Allah melihat, Allah Maha tahu sejauh mana apa tu kita sebutkan infak tadi tu ikhlas, ataupun tidak, mengharapkan redha Allah ataupun tidak, ataupun kerana menunjuk-nunjuk, ataupun melihat kepada keadaan diri hamba, mana kekurangan yang ada pada dia tetap dia mengeluarkan juga, besarlah di sisi Allah. Berbanding orang yang dah mewah, kaya raya, jutawan dan sebagainya, pada dia sebut tadi RM100 ke RM1,000 pun masih lagi nilai dia RM1,000. Bagi orang yang jutawan, milioner, RM1,000 banding dengan orang fakir RM1. Boleh jadi di sisi Allah RM1 ni lebih besar nilai. Ada tu ayat disebut tadi. Baik itu kita tak boleh menilai menurut apa kita sebut penilaian mata kita, mata kasar atau mata zahir kita. Dia sebut tadi lah. Kerana semuanya perkara yang kata ikhlas, mengharapkan redha Allah, mengharapkan thawab pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah urusan hati. Bila urusan hati ni kita tak boleh nak menilai orang. Tak boleh nak kata orang ni riya, orang ni tak ikhlas. Tak boleh. Kerana benda tu kita tak tahu hati. Tidak semestinya dengan zahir itu dia dah ikhlas dah. Tidak semestinya boleh jadi dengan senyap-senyap tu dia ikhlas. Kerana ada orang senyap, ada senyap-senyap tapi keinginan hati, dalam hati dia, dalam senyap tu, orang yang hak dia beri tu, Allahumma salli ala Muhammad,
pandang mulia kau, mari macam-macam keinginan hati tu kan. Wal'iyadzubillah. Jadi semuanya tergantung kepada diri masing-masing yang infak. Cukuplah sekadar dalam perkara ini kita menilai dan cermin diri kita ya. Yang kita nilai dan cermin orang lain. Kita jangan kata orang tu tidak ikhlas, orang tu riak dan sebagainya. Cukup kita nilai yang kepada cerminan kepada diri kita saja. Agar kita infak pada jalan Allah ini dengan sebenarnya ikhlas lillahi ta'ala, mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Maka ayat itu masih lagi menceritakan kepada kita bandingan ya. Sebagai nak memberikan apa tu kita sebutkan semangat, tarikan, motivasi ya, untuk kita bekerja terbelung-belung dalam infak fisabilillah. Tapi alhamdulillah masyarakat kita dalam infak ni masya-Allah tabarakallah kan. Baru ni banjir macam-macam kan. Maka banyaklah baguslah di situ. Mudah-mudahan semuanya ada apa kita sebutkan yang kita infak fisabilillah dalam membantu golongan yang memerlukan itu dalam kalangan yang kita sebut tadilah, mengharap redha Allah, mengharap ganjaran thawab dan beroleh ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Jadi sekira itu dulu Sri Syahda. Ada apa nak tanya soalan? Ya. Baik, terima kasih. Kita jawab pun ringkas juga dalam masa isyarat azan. Apa? Kan azan dulu. Azan dulu. Kau jawab dulu Pak. Azan dulu kau? Jawab dulu. Jawab dulu. Kita jawab apa itu kita tamat. Baik. Benar di sana Allahumma salli ala Muhammad dalam infak ni masing-masing ada kelebihan dia. Dan ganjaran si Allah pun berbeza. Dan ganjaran kita sebut tadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dengan kehendak Allah. Allah yang menilai, wasi'un alim. Allah mengetahui kita, diri kita tu bagaimana. Baik. Dan di sana benarlah kita dalam infak ni macam-macam kan dia datang kepada kita ni nak bantu masa banjir ni sekian, masjid menurut sekian. Baik. Di sana kita menilai dan kita melihat kepada aulawiyat lah, keutamaan. Ya. Kalau mari dalam Quran pun disebutkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berkaitan dengan pertanyaan tentang ma yunfiqun, ke mana nak dinafkah kan, mimma tuhibbun, apa tu, kepada apa nak dinafkahkan, kepada mula-mula mari walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin. Maka itu susunan dia juga ya, kepada individu. Bila individu iaitu kepada keluarga, mak ayah, wal aqrabin, ahli kaum kerabat, keluarga, al-yatama wal masakin semua. Baik. Kemudian dalam perkara tu kita menilai dan di sana ialah dalam kita buat penilaian, kita aulawiyat, maka kita bagilah. Dan kita berharap agar semua yang kita beri ini mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala yang kata tadi, redha Allah, dan juga mengharapkan pahala di sisi Allah kerana besar ganjaran infak. Dan kita minta jauh daripada hati kita ni perasaan riya. Perasaan apa nama tu nak supaya orang nampak kita ni baik dermawan semua yang dibilang. Minta dijauhkan. Ya. Dan di sana benarlah ya, niat itu dia akan hadir sekali. Ya, dengan kita infak. Ya, hak niat itulah penting, hak kata hak yang kita nak minta dijauhkan daripada perasaan-perasaan. Perasaan yang apa boleh merosakkan infak kita. Mana niat tu betul-betul pegang dengan tadilah mardatillah, mengharapkan redha Allah lillahi ta'ala dan mengharapkan ganjaran thawab pahala. Cuma dari situ kita nak letak mana yang nombor 1, nombor 2, nombor 3 tu
payah sikitlah. Maka dalam aula tadi, aulawiyat ni, itu kalau kata hak mana, hak dalam kawasan dekat dulu, baru dia keluar. Demikianlah dalam pada perkara korban dan sebagainya. Hak dalam dulu. Bila hak dalam tak ada, baru keluar. Begitu. Jadi kalau kata hak masjid ni memerlukan sekian, maka hak masjid dulu. Dan kalau kita boleh nak agihkan, ya, terbaiknya agihlah. Kalau kita ada 150 masjid, 50 kepada tabung contohnya mangsa banjir, tak ada masalah. Boleh berlaku. Maka dalam perkara tadi ni, kalau boleh agih. Kalau tak boleh agih, RM1 je. Aja tadi kita, RM1 je. Mana hak mana yang dia rasa macam mengharapkan keredaan Allah, masuk dalam surau, tabung masjid. Tak ada jadi masalah. Kerana di sana penentuan kepada tawaf pahala ini adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita berdoa agar apa yang kita infakkan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada perasaan riya, menunjuk ya, takabur, sombong dan sebagainya. Wallahu taala alam. Hadza wa billahi taufik. Sekadar itu, mudah-mudahan beroleh manfaat dan jalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar. واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، في القبر مونسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.